Selamat pagi, salam sejahtera bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Afizi Azaman untuk membawakan kepada anda berita-berita menarik di astroawani.com. Dan hari ini kami menyambut Hari Wesak dan seperti kita dimaklumkan sebelum ini, buat semua penganut-penganut agama berbeza, buat agama Islam juga kami menyambut bulan Ramadan dalam satu normal baharu, dan juga buat penganut agama Buddha juga, Buddhis juga di Malaysia menyambut Hari Wesak hari ini dalam satu normal baharu susulan pandemik COVID-19 tanpa festival di kuil dan perarakan waktu malam seperti sebelum ini. Jadi dengan adanya perintah kawalan pergerakan PKP, mungkin sudah dilonggarkan kepada PKPB sehingga 12 Mei, namun aktiviti-aktiviti perhimpunan beramai-ramai masih lagi dilarang. Justru itu, ramai penganut Buddha beralih kepada teknologi untuk mengambil bahagian secara maya dalam perkhidmatan e-Wesak yang dilaksanakan oleh kuil dan persatuan di seluruh negara dengan membawa tema toleransi dan persefahaman bermula dengan saya. Ya, betul tu. Ini kata-kata daripada seorang guru, Fu Yuan Han, yang menyatakan bahawa merindui perjumpaan dengan penganut Buddha yang lain di kuil sempena sambutan itu. Katanya kebiasaan Hari Wesak adalah satu masa apabila kita semua berhimpun di kuil untuk mengambil bahagian dalam upacara sembahyang, memandikan patung anak Buddha dan menggunakan air wangi sebanyak 3 kali. Banyaklah upacara-upacara tradisi yang dinyatakan, tapi perkara itu tidak dapat dilaksanakan ketika tempoh perintah kawalan pergerakan. Sama juga seperti umat Islam juga yang ketika ini menyambut Ramadan dalam normal baharu. Ini adalah satu adaptasi yang perlu kita nyatakan, bukan saja adaptasi normal baru dari sektor-sektor pekerjaan, tetapi juga dari segi keagamaan itu juga norma-norma baru ini diwujudkan supaya kita sama-sama dapat mengekang penularan COVID-19 walaupun dalam ketika kita perintah kawalan pergerakan yang bersyarat. Tapi dalam masa yang sama juga, ini adalah satu berita yang baru saja kami terima, iaitu berita yang mendukacitakan buat rakyat Pahang, terutamanya mereka yang berada di kawasan Chini, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Chini dalam Parlimen Pekan Pahang, Datuk Seri Abu Bakar Harun meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur HKL awal pagi ini. Mangsa meninggal dunia kira-kira 3 pagi tadi dipercayai akibat serangan jantung. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengesahkan kematian Arwahiyaham menerusi muat naik status di Facebook rasmi beliau pada pagi ini. Katanya, beliau mendapat perkabaran sedih pemergian sahabatnya dan juga rakan seperjuangannya itu. Beliau turut mendoakan agar roh Arwahiyaham ditempatkan di kalangan orang beriman. Perkara yang sama juga turut disahkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi yang merakamkan ucapan takziah kepada keluarga arwah. Abu Bakar pernah dilantik sebagai Exco Hal Ehwal Peneroka dalam pentadbiran Kerajaan Pahang di bawah kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Adan Yaakob di antara tahun 2013 sampailah 2018, dan pada pilihan raya umum 2018 Abu Bakar selaku Wakil Barisan Nasional BN mempertahankan kerusi N23 Don Chini yang disandangnya dalam saingan 3 penjuru dengan majoriti 7,675 undi, dan pada pertemuan itu beliau menewaskan Wakil Gabungan Sejahtera GS daripada PAS Muhammad Fadil Nur Abdul Karim yang memperoleh 4,622 undi, dan Wakil PKR yang mewakili Pakatan Harapan Muhammad Razali Idnain yang mendapat 1,065 undi. Itu adalah perkabaran yang sangat-sangat mendukacitakan buat warga ataupun masyarakat di kawasan Chini. Apapun kita mendoakan agar kematian Arwahiyaham ini ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, dan kematian Arwahiyaham ini pada bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat baik. Okey, baiklah. Ini berita yang juga mendukacitakan yang perlu kita hadapi pada setiap pagi yang akan kami bawakan kepada anda, yang mana statistik COVID-19 ini mungkin Nailah boleh ceritakan? Ya, kita nak menceritakan tentang angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia yang terus mencatatkan peningkatan dengan lagi pertambahan 6,000 kes dalam tempoh 24 jam yang lalu, dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melebihi 261,000 kes. Kita melihat kepada statistik Johns Hopkins University, sebanyak 5 negara catat lebih 20,000 kes maut, dan Amerika Syarikat masih kekal sebagai negara dengan angka korban tertinggi dan juga merupakan satu-satunya negara yang melebihi 70,000 kematian. United Kingdom telah mengatasi Itali sebagai negara kedua mencatatkan kematian tertinggi dengan menghampiri 30,150 kes dan menjadi negara paling turut terjejas di Eropah. Dan Itali pula menghampiri 30,000 kes kematian, manakala Sepanyol dan Perancis masing-masing melebihi 25,000 kes kematian.
Dan kes positif pula di seluruh dunia juga terus meningkat dengan jumlah kumulatif melepasi 3.7 juta orang dan pertambahan lebih 80,000 kes. Dan data Johns Hopkins University juga menunjukkan bilangan negara yang mempunyai angka positif melebihi 100,000 kes kini meningkat kepada 10 negara dengan pertambahan Iran. Dan Amerika satu-satunya negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif kes positif kini meningkat kepada 1.2 juta. 3 negara kini melepasi angka 200,000 dengan pertambahan UK pada Rabu selepas Sepanyol dengan 219 dan Itali 214,000. Peningkatan mendadak juga kes di UK meletakkan negara itu di kedudukan keempat dengan 202,000 kes dan Perancis dan juga Jerman menjadi negara kelima dan juga keenam mempunyai kes jangkitan antara tertinggi dengan masing-masing 170,000 dan 167,000 kes. Dan ini diikuti dengan Rusia 165,000, Turki 131,000, Brazil 121,000 dan Iran 101,000 kes. Ya, dan sementara kita membacakan dan kita bercakap tentang kes-kes angka korban dan juga kes positif yang semakin meningkat dan tidak lihat lagi tanda-tanda reda terutamanya di Amerika Syarikat, di United Kingdom. Namun apa yang menjadi fokus sekarang adalah juga untuk usaha kerajaan, setiap kerajaan masing-masing ada inisiatif tersendiri untuk membuka semula ekonomi kerana itu juga merupakan impak atau kesan terbesar selain daripada impak kepada kesihatan masyarakat tetapi impak kepada ekonomi negara itu menjadi tumpuan sekarang. Kita juga di Malaysia mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan juga kepentingan kesihatan rakyat. Itu menjadi tumpuan setiap negara dan apabila kita melihat kepada negara yang melonggarkan sekatan, ini mungkin terpaksa menguatkuasakan semula larangan berperintah berkurung dan sebagainya. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO beri amaran situasi itu tidak mustahil berlaku sekiranya negara terpabit tidak menguruskan peralihan dengan berhati-hati. Kita dengarkan kenyataan ini. The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. The pandemic has highlighted the importance of strong national and subnational health systems at the foundation of global health security and universal health coverage. Strong and resilient health systems are the best defense not only against outbreaks and pandemics, but also against the multiple health threats that people around the world face every day. Salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah di Hokkaido, Jepun, di mana ia menjadi antara bandar ataupun lokasi pertama pusat penularan pandemik COVID-19 ini di Jepun dan telah pun melaksanakan perintah berkurung ataupun darurat pada 19 Mac dan pada awal Februari dan pada 19 Mac telah pun berakhir perintah darurat itu di Hokkaido. Namun kurang sebulan daripada 19 Mac itu, hanya 26 hari selepas itu perlu melaksanakan balik perintah lockdown atau perintah berkurung di sana kerana berlakunya gelombang kedua. Jadi ini satu aspek yang kita perlu ambil kira apabila kita buka semula ekonomi. Kita perlu lihat dengan lebih teliti sama ada kita akan menjangkakan satu lagi gelombang COVID-19. Baik, kita akan melihat kepada berita seterusnya, Fizi. Ya, betul tu. Seperti yang Nailah katakan tadi, PKPB ini bukan bermakna kita bebas penuhnya. Maksud bahawa sekiranya kita tidak mempunyai urusan yang penting di luar itu, perlulah kita kekal di rumah. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat walaupun dilonggarkan tiada lagi had waktu dan sebagainya, tetapi ia membawa kepada kalau tak ada urusan penting, hiburan dan sebagainya itu kita tinggalkan di luar, tapi kita kekal di rumah untuk mengekang wabak ini. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan COVID-19 di Malaysia yang mana semalam 45 kes baru COVID-19 telah dilaporkan dengan 44 daripadanya melibatkan kes jangkitan tempatan dan juga 1 kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan 135 kes telah pulih dan dibenarkan untuk keluar daripada hospital. Kita dengarkan apa kata Dato' Dr. Nur Hisham. Sehingga 6 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 45 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,428 kes.
Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,619 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 45 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1 kes import dilaporkan. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 44 kes, di mana sebanyak 1 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kawasan Pasar Borong, Kuala Lumpur. Sehingga kini, seramai 22 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 9 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, Malaysia mencatatkan 1 lagi kes kematian melibatkan COVID-19 dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan ia menjadikan jumlah kematian akibat virus berkenaan adalah sebanyak 107 kes dan kes kematian ke-107 ini merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 51 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang dan telah pun menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh pada 22 April dan disahkan meninggal dunia pada 5 Mei 2020 jam 2.53 petang. Dan pada masa sama kita juga melihat kepada apa lagi yang diumumkan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ini mengenai bahayanya COVID-19. Mungkin ramai yang melihat kepada virus ini sebagai berisiko rendah dengan pengisytiharan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Mungkin ramai yang tidak mengambil secara serius kerana melihat kepada ataupun sudah biasa melihat kepada kes-kes positif COVID-19 ini dan juga sudah terbiasa dengan keluar rumah dan sebagainya. Jadi kita nak dengarkan apa peringatan oleh Datuk Dr. Nur Hisham. Susulan tindakan agresif kerajaan dengan menggunakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach, lebih banyak kes telah dapat dikenal pasti dan kini jumlah kes didapati sedikit menurun. Namun begitu, situasi ini masih boleh berubah mengikut hari dan masih terlalu awal untuk mengisytiharkan bahaya COVID-19 sebagai risiko rendah. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan semua bahawa penurunan jumlah kes tidak seharusnya membuatkan masyarakat leka dan terlalu mengambil mudah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Malahan masyarakat diseru untuk terus mengekalkan segala usaha selama ini dalam memerangi virus ini bersama kerajaan. Baiklah, dalam pada itu, Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan sedang menggunakan pendekatan bersasar untuk mengesan warga asing bagi menjalankan ujian saringan. Katanya, pelibatan warga asing dalam pelbagai sektor pekerjaan selain kebanyakan mereka tinggal dalam jumlah yang ramai di sebuah rumah boleh menyebabkan kemungkinan berlaku penularan jangkitan COVID-19. Dan setakat ini sebanyak 22,339 sampel ujian saringan telah dijalankan dengan 457 daripadanya sedang menerima rawatan, termasuk 4 dirawat di unit rawatan rapi. Tapi itulah perkara yang kita bimbangkan sekarang ini. Kerana apa? Kerana kita melihat kepada negara jiran kita, Singapura, iaitu semalam mencatatkan 788 kes baru dengan jumlah keseluruhannya 20,198. Kita imbas sikit pada ketika COVID-19 sedang menyerang pada awal Januari, Februari dan juga Mac lalu, kita lihat negara Singapura mendapat banyak pujian. Malah WHO sendiri menyatakan pujian kepada mereka kerana mereka dikatakan berjaya untuk mengekang COVID-19, wabak gelombang pertama dahulu. Tapi apa yang menyebabkan mereka meningkat kepada 20,000 adalah pekerja asing mereka, di mana kluster-kluster yang sangat-sangat besar dikesan di asrama-asrama pekerja mereka yang kalau kita lihat jumlah keseluruhannya menyumbang kepada 20,198 kes secara keseluruhan, yang mana lebih kurang dalam 16,000 macam tu merupakan pekerja asing, 87.5%. Itu yang dikesan daripada 19,410 jumlah kes semalam, dan itulah yang menjadi kebimbangan kita sekarang ini, yang mana warga asing, pekerja asing yang sememangnya kita tahu bagaimana cara dan juga kehidupan mereka yang seringkali pergi tinggal duduk di premis-premis tertentu dan tinggal dalam jumlah yang banyak. Orang kata dalam bahasa mudahnya ataupun dalam bahasa pasarnya macam tin sardin. Itulah yang menjadi kebimbangan kerana apabila penjarakan sosial itu tidak dapat dilakukan walaupun ketika di rumah,
kluster besar itu akan muncul. Itu yang Ya. kita bimbangkan. Adalah Sementara itu kita juga lihat baru-baru ini banyak sentimen bersifat ataupun berunsur perkauman yang banyak dilontarkan di media sosial, bercakap tentang warga asing, bercakap tentang warga golongan pelarian dan sebagainya. Dan ini antara aspek yang kita perlu ambil kira apabila kita tidak mengambil berat tentang kebajikan ataupun kesihatan pekerja asing ini sekaligus akan ada efeknya atau ada impaknya, kesannya tempias kepada rakyat kita sendiri juga, kerana kesihatan dan juga saringan ujian COVID-19 ini perlu diwajibkan dalam kalangan pekerja asing, bukan saja untuk kebajikan mereka sendiri tetapi untuk kebajikan rakyat Malaysia dan juga untuk kebaikan seluruh masyarakat sedunia seperti dilihat di Singapura dan sebagainya. Ini adalah untuk kepentingan kesihatan awam, public health. Jadi kita mungkin perlu menepikan dulu unsur-unsur ataupun sentimen unsur perkauman ini dan kita pentingkan kesihatan awam itu dahulu. Dan pada masa sama kita lihat juga pada berita yang juga diumumkan semalam adalah melibatkan sebanyak 17,728 premis yang diperiksa sehingga semalam, dan tindakan nasihat juga dilakukan pihak berkuasa. Dan ini kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia melibatkan pasaraya, restoran dan kilang. Kita dengarkan apa kenyataan beliau. Semalam sebanyak 17,728 premis telah pun diperiksa dan tindakan nasihat telah pun dibuat. Sebanyak 1,057 pasaraya, 1,743 restoran dan 598 kilang yang diperiksa. Tapi seperti yang saya sebutkan semalam, masih lagi ada 3 peringkat. Sekarang ini peringkat pertama iaitu menasihat. Peringkat kedua, amaran. Dan peringkat ketiga adalah tindakan undang-undang kepada mereka yang masih berdegil dan tidak patuh kepada SOP untuk PKPB ini. Pemeriksaan juga dibuat di 325 terminal pengangkutan darat, terminal pengangkutan air dan 12 terminal pengangkutan udara. okey, baiklah. Satu isu yang saya lihat adalah mengenai SOP yang dilaksanakan oleh Kementerian yang dinyatakan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga kerajaan itu sendiri adalah apabila saya melakukan tinjauan di shopping kompleks ataupun kompleks membeli belah, saya melihat kepada kita perlu menulis nama dan juga butiran peribadi kita yang lain sebelum kita dibenarkan untuk memasuki sesebuah premis itu, sebagai contoh kedai baju, kedai kasut dan premis-premis perniagaan lain yang dibuka di shopping kompleks itu sendiri. Dan saya melihat saya perlu isi borang nama, ada yang minta nama, nombor telefon dan juga IC. Malah ada yang minta alamat email dan sebagainya. Yang saya kurang pasti adalah adakah semua butiran peribadi itu akan selamat. Yang itu satu, tidak digunakan oleh premis-premis perniagaan ini untuk tujuan-tujuan yang lain. Yang itu satu. Yang keduanya adalah sama ada keperluan apa butiran yang perlu wajib. Contohnya kita cuma bagi nama, nombor telefon, itu saja pun saya kira macam dah cukup untuk kita kesan kontak rapat sekiranya berlaku kes-kes positif dan sebagainya. Tetapi nombor IC, itu yang saya pelik. Kenapa nak minta nombor IC? Tapi mungkin ada, sebab saya tengok ada kedai yang minta nombor IC, ada kedai yang tidak minta nombor IC. Dan saya rasa macam perlunya satu kenyataan ataupun penjelasan yang lebih tuntas sama ada nombor IC itu diperlukan ataupun tidak. Sebab dia melibatkan nombor IC butiran peribadi kita tak nak dia leak dan sebagainya untuk diguna pakai ataupun guna pakaikan oleh beberapa pihak dan sebagainya. Saya rasa itu satu perkara ataupun benda yang perlu kita perhalusi untuk kita lihat sama ada seragamkan apa keperluan maklumat yang diperlukan sekiranya orang ramai nak memasuki sebuah premis itu. Nombor IC dan juga nombor telefon, adakah ia memadai ataupun sehingga perlu meminta nombor IC itu sendiri. Okey, baiklah. Saya kira banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan di astroawani.com ini. Kita akan berhenti rehat dulu seketika, Naila. Ya, kembali setelah ini.
kembali di Awani Pagi dengan banyak perkembangan di astroawani.com dan semalam saya ada timbulkan mengenai persoalan hukuman atau denda ketika ingkar perintah kawalan pergerakan PKP ini. Kita lihat ada denda berbeza yang dikenakan terhadap individu-individu berbeza. Jadi ini penjelasan yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya tiada campur tangan kerajaan dalam menentukan hukuman atau denda kepada mana-mana individu yang disabitkan bersalah melanggar perintah PKP. Itu tegas beliau. Sebaliknya, menurut Menteri Kanan itu, keputusan tersebut bergantung kepada budi bicara Badan Kehakiman berdasarkan fakta-fakta kes. Kita dengar dahulu apa kenyataannya. Maka kajian tidak campur tangan di dalam keputusan yang dibuat oleh mahkamah terhadap mana-mana yang dituduh di mahkamah. Jadi ianya terserah kepada budi bicara mahkamah untuk menentukan hukuman-hukuman yang dikenakan oleh mereka. Ya, jadi kajian tidak campur lah. Sebab itulah saya dah kata itu adalah kebebasan Badan Kehakiman untuk membuat keputusan. Okey, sebab itulah ada berbeza lah. Mungkin fakta kes yang berbeza, kita pun tidak tahu apa yang setiap kes itu mungkin ada fakta-fakta yang berbeza yang menyebabkan hakim ataupun magistrate memutuskan sedemikian rupa. Okey, berdasarkan laporan yang kita terima ketika kes mahkamah yang melibatkan Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid dan juga suaminya dibicarakan di Mahkamah Magistrate Putrajaya, yang mana hakim menyatakan bahawa mengapa mereka dikenakan hanya sekadar RM800. Ini kata hakim kerana mereka sebenarnya mendapat jemputan daripada timbalan Perdana Menteri itu yang membuatkan mereka hadir ke pejabat tersebut. Itu adalah satu perkara. Tapi kita juga lihat kepada gambar-gambar yang tular yang dikatakan tidak amalkan penjarakan sosial, katanya nak pergi shopping dan sebagainya. Itu gambar-gambar yang bermain di media sosial itu sendiri. Dan juga mungkin Nailah ada nak katakan sedikit? Seperti yang saya timbulkan persoalannya semalam, apa yang hangat diperdebatkan oleh netizen di media sosial adalah perbezaan denda yang dikenakan itu. Dan kalau kita lihat di astroawani.com saja, laporannya menunjukkan apabila Nurul Hidayah dikenakan denda RM800, ini sangat berbeza dengan denda-denda lain yang dikenakan kepada individu lain. Contohnya pelajar IPT malah juga dikenakan denda RM1,000. Suami, isteri dan jiran yang naik kereta bersama juga mahu beli barang juga didenda RM1,000. Jadi seperti yang dimaklumkan ataupun dijelaskan oleh Menteri Kanan tadi, berhubung dengan perbezaan denda itu, katanya ia adalah bergantung kepada budi bicara Badan Kehakiman berdasarkan fakta-fakta kes. Dan kata beliau juga, beliau sendiri tak tahu apa perincian budi bicara yang berlaku, dan buat kami di pihak media juga, bagi wartawan juga, tidak dibenarkan masuk ke mahkamah ketika kes itu berlangsung, dan sekaligus tidak dapat tahu apa perincian budi bicara yang berlaku itu, dan kita tidak faham secara lanjut apa sebenarnya proses kehakiman dalam itu dan bagaimana denda berbeza itu dapat dikenakan. Tapi kita akan cuba dapatkan lagi maklumat, kita akan cuba memahami denda berhubung dengan denda berbeza yang dikenakan ini, dan kita akan faham apa budi bicara Badan Kehakiman berdasarkan fakta-fakta kes. Ya, tapi kita nak betul. beralih Tapi ke dalam masa yang sama juga ini menimbulkan persoalan. Kami di pihak media, seperti yang kita tahu, setiap kes yang melibatkan orang-orang kenamaan, kes-kes seperti ini, kami di pihak media tidak akan terlepas sama sekali kerana ia melibatkan kes yang berprofil tinggi. Tidak mungkin, kata Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, tiada larangan media untuk membuat liputan, tetapi mereka menyatakan bahawa mengakui orang ramai diarahkan keluar bagi penjarakan sosial pada hari berkenaan, tetapi mahkamah sendiri tidak sedar akan kehadiran pihak media yang membuat liputan pada hari itu. Tidak sedar membuat pihak media datang hadir untuk membuat liputan. Ini yang menimbulkan persoalan. Kerana apa? Ini kes berprofil tinggi. Setiap kes berprofil tinggi, tidak mungkin pihak media akan terlepas pandang dalam kes-kes sebegini untuk membuat liputan dan sebagainya. Ini menimbulkan persoalan. Kerana apa? Kerana Badan Kehakiman, mahkamah dan sebagainya ini adalah satu institusi eksekutif, badan eksekutif yang kita harapkan, iaitu yang rakyat harapkan. Sekiranya keputusan-keputusan dibuat ataupun sekiranya terdapat beberapa
keputusan yang dibuat yang boleh dipertikaikan kepada siapa lagi rakyat ingin bergantung harap di muka pengadilan kelak. Ini yang menimbulkan kerisauan dan juga kebimbangan yang hangat dibualkan di media sosial ini. Banyak kenyataan-kenyataan yang mempertikaikan mengapa ini berkaitan dengan kes yang melibatkan Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid ini. Ada yang menyatakan disebabkan oleh pengaruh Datuk Seri Ahmad Zahid Habibie sendiri. Banyaklah perkara yang dibincangkan di media sosial itu. Apapun kita harapkan keputusan yang baik dan juga penjelasan yang tuntas, yang tidak boleh dipertikaikan malah di pihak media sendiri. Tidak sedar itu yang membuatkan bagi saya agak kecewa dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan ini. Tapi apapun, kita harapkan penjelasan yang lebih baik daripada mereka. Okey, kita nak pergi kepada cerita ataupun berita seterusnya, yang mana kalau kita tahu semalam ada kenyataan dan kita tahu pergerakan di antara negeri itu dibenarkan, yang mana kalau kita lihat PLAS Malaysia Berhad menjagakan lebih kurang dalam 300,000 kenderaan pemohon gerak Malaysia akan bergerak di seluruh negara, termasuk di rangkaian Lebuh Raya PLAS bermula Khamis sampailah Ahad, bermakna pada hari ini, hari Wesak ini sampailah hari Ahad ni. Pengarah urusannya Datuk Azman Ismail kata PLAS telah melaksanakan prosedur operasi standard selaras dengan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan sejak fasa pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Katanya setiap pemandu tidak dibenarkan untuk keluar daripada kenderaan, hanya perlu berehat di dalam kereta sendiri, surau dan sebagainya tidak akan hanya surau sahaja yang dibuka, tetapi apapun penjarakan sosial itu perlu kita patuhi. Kad tacinggo, baki dan sebagainya perlulah pastikan ia mencukupi. Surau tak buka, katanya, tandas sahaja, itu sahaja yang dibuka. Maafkan saya tersalah maklumat tadi. Okey, baiklah. Apapun kepada mereka, bas awam dan juga motosikal tidak dibenarkan. Pengangkutan awam itu anda perlu laksanakan penjarakan sosial, segala top up, touch and go, kios layan diri, semua tu tak ada di RNR, tak dibuka semuanya. Stesen minyak hanya akan dibuka pada tak salah saya ada waktu-waktu tertentu yang akan dibuka. Anda perlu melihatnya dengan lebih terperinci lagi sebelum mula bergerak daripada mereka yang terkandas di kampung untuk kembali ke KL, dan mereka yang di KL nak ambil anak bini di kampung dan sebagainya untuk pulang ke KL. Banyak lagi lah yang perlu kita amalkan ketika PKP ini, PKPB ini. Okey, baiklah, saya rasa setakat itu saja laporan di astronews.com. Saya kira tak nak ucap terima kasih kepada Cik Razam dah tak ada. Sekian daripada kami, saya Hafiz Zaman. Dan saya Nala Huda, kita jumpa lagi.